Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Pada kuliah lepas saya ada menyebut mengenai hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menyebut bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bagi melengkapkan percontohan tentang bagaimana boleh kita gunakan apa yang kita ada untuk manfaat manusia di dunia ini, dan hasil daripada tindakan itu kita akan terus menerus mendapat pahala walaupun kita sudah meninggal dunia, selagi mana manfaat daripada perbuatan kita itu boleh dirasai oleh manusia lain. Hadis pertama, kalau tuan-tuan masih ingat, disebut Nabi ada 3. Pertama, ilmu yang dimanfaatkan. Yang kedua, sedekah yang mana pahalanya akan berterusan selagi mana manfaat dari sedekah itu berterusan. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang akan mendoakannya. Manakala pada hadis kedua pula, baginda menyebut 4 pula, ditambah 1 lagi, iaitu seseorang yang mewakafkan dirinya sampai dia meninggal dunia kerana ingin berbakti kepada manusia lain. Dan kisah ini, tuan-tuan, ataupun mengenai pahala orang yang berbuat baik ini sampai mati, ada disebut dalam kisah Isra' Mi'raj yang rasanya disebut oleh penceramah pada 2-3 minggu yang lalu. Dan hadis ketiga pula, baginda sallallahu alaihi wasallam menyarankan 7 perkara, dan dari 7 itu ada 1-nya yang berulang, maka ianya melengkapkan 10 seperti mana yang disebut oleh Imam As-Sayuti ataupun diringkaskan oleh Imam As-Sayuti ada 10 perkara, 7 daripada hadis Anas, 1 daripada hadis yang kedua kita baca, dan yang 3 lagi ada pada hadis yang pertama. Saya rasa saya takkan mengulang ketiga-tiga hadis tersebut kerana sudah disebut dalam kuliah yang lepas. Pada pagi ini kita pada hadis yang keempat mengenai menggunakan segala potensi yang ada pada kita untuk melakukan kebaikan kepada manusia lain selagi kita masih hidup. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita ni apabila belajar agama, maka kita terikat kepada apa yang kita lihat daripada apa yang difahami oleh ajaran agama tadi. Misalnya contoh, saya belajar agama di sini, di pondok, di sekolah agama, di madrasah tahfiz, maka gambaran mengenai praktis agama itu dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat Melayu. Apabila saya pergi ke negara lain pula, pergi ke luar negara, bila kita belajar di negara lain, cara hidup orang lain pula berbeza.
walaupun kita mendengar hadis yang sama, tetapi cara faham dan cara praktis itu sudah berbeza. Maka sebab itu ada baiknya lah dalam melakukan kebaikan yang diizin oleh agama kita untuk kita reka-reka. Reka-reka itu maksudnya suatu persoalan yang paling kita takuti dalam agama ini ialah bid'ah. Nanti kalau kita buat tak kena dengan Nabi, ada orang marah kita, ada orang kata kita masuk neraka dan sebagainya. Jadi dalam soal ibadat itu jangan direka-reka kerana ada larangan mereka-reka ibadat tersebut. Tapi dalam soal bagaimana untuk berbuat baik kepada manusia lain, ianya tidak dilarang oleh agama kita untuk kita reka asalkan kebaikan itu sampai kepada orang. Masa saya duduk di Pakistan dulu, tuan-tuan, saya tengok rumah orang kaya, dia ada tembok tinggi. Jadi bila tengok tembok tinggi-tinggi itu, jadi kita pun fikir, oh kalau orang kaya temboknya kena tinggi. Jadi masa kita duduk di negara kita, kita tengok jarang orang kaya di kawasan kita ini mempunyai rumah yang temboknya tinggi begitu. Kita rasa pagar lebih kurang dan kita dari jalan, kita dah boleh nampak apa yang ada kat rumah dia lebih kurang begitulah. Jadi bila duduk di sana, belajarlah hadis Nabi. Dan bila belajar hadis Nabi, saya dapati bahawa ada satu perkataan dalam hadis Nabi itu, semasa saya duduk di Malaysia, guru saya menterjemahnya dengan makna lain. Apabila pergi ke negara yang geografinya tidak beza dengan negara yang Nabi tinggal, ulama di sana menterjemahkan perkataan itu dengan makna lain pula. Misalnya dalam hadis Nabi, ada yang menyebut mengenai struktur rumah, iaitu baginda menyebut perkataan bustan. Ya, maafkan saya, haid disebutnya haid. Perkataan haid itu kalau dilihat dalam kamus, ianya membawa makna tembok. Ya, ianya membawa makna tembok. Jadi oleh kerana di negara kita ini tidak ramai orang yang rumahnya mempunyai tembok yang tinggi, maka kami yang belajar hadis itu di pondok, duk faham, oh Nabi ni rumahnya macam lebih kurang kita lah, sebab kita tak tengok rumah Nabi itu macam mana. Tapi apabila pergi ke Pakistan, di mana geografi ataupun bentuk muka bumi Pakistan itu tidak jauh beza dengan negara Arab. Kalau kita duduk di sini sukar untuk membayangkan keldai. Tapi kalau duduk Pakistan tu boleh tengok keldai depan madrasah ke sana sini dan sebagainya. Jadi rasanya gambaran mengenai hidup Nabi itu lebih mudah kita faham berbanding kita duduk di kampung kita. Jadi dalam belajar hadis itu jumpalah satu hadis di mana disebut oleh Nabi, kata baginda SAW, bermalamlah kamu di kandang kambing, jangan bermalam di kandang unta. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan boleh bayang tak? Kita pun mestilah intai kandang kambing belakang rumah Tok Guru. Masa tengok busuk, macam mana ya Nabi suruh kita bermalam di kandang kambing, tapi tak bagi bermalam di kandang unta. Jadi guru kita tu yang menghurai tu nampaknya dia baca terjemah, lepas tu dia terus pergi ke hadis lain. Nampak sangat dia pun pening juga. Sebab dia duduk di Malaysia lah tuan-tuan.
Jadi kambing di Malaysia itu ada beza dengan kambing di negara separa gurun ataupun negara gurun tadi. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, apabila kita ingin memahami agama, kita juga perlu keluar daripada geografi yang melingkungi kita. Lebih-lebih lagi geografi kita ini tak sama dengan geografi Nabi. Jadi oleh kerana tuan-tuan dah tak sempat nak keluar sebab dah pencen baru mari ni, tak apalah dengar kami yang dah keluar ini tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, apabila kita baca hadis Nabi, baginda SAW pastinya apabila menyebut satu-satu hadis itu, dia mengambil kira lingkungan yang dia hidup tu. Dia tidak mengambil kira lingkungan yang kita ada. Jadi apabila kita nak faham apa yang dia maksudkan, setidak-tidaknya kita cuba bayangkan lingkungan yang ada tadi pada keadaannya yang asal. Jadi berbalik kepada cerita Pakistan tadi. Jadi saya pun nampak rumah orang kaya tu macam sombong. Bila kita nak boleh interaksi antara orang kaya dengan orang miskin. Jadi saya pun lalulah di kawasan orang kaya. Berkebetulan sekolah saya dengan tempat saya duduk tu mesti melalui kawasan orang kaya di Karachi, kawasan Gulshan Iqbal. Orang-orang kaya kat situ. Jadi bila lalu dekat situ, agak jauh berjalan kaki nak melempasi section tempat orang kaya tu duduk. Akhirnya saya tak lalu-lalu situ terpandang. Di setiap rumah orang kaya tu ada satu buyung yang dia letak depan rumah dia. Dan dia pun letak air paip dalam buyung tersebut. Saya pun tak faham ya, dia buat apa ya benda ni. Jadi kita pun takutlah nak pergi. Hinggalah satu hari saya nampak orang jual barang seperti mana Pakistan duk jual kapek kat kampung kita ni. Dia berhenti dekat rumah orang kaya tu, dia ambil air dalam buyung tersebut dan dia minum. Saya pun rasa nak minum juga kot. Air orang kaya mungkin sedap kot. Saya pun pergilah dekat buyung tu, saya pun minum. Oh, baru saya faham. Dia letak buyung kat situ tu lazimnya orang Syiah Ismailiyah. Orang Syiah dia ada satu mitos bahawa Saidina Husain mati kena bunuh dekat Karbala. Jadi untuk mengingati kematian Saidina Husain, maka dia letak buyung kat depan rumah dia tu dan dia letak air. Jadi siapa-siapa yang lalu dekat situ rasa dahaga, bolehlah minum air dari buyung tersebut. Tuan-tuan, saya rasa idea itu tak terlintas pun di kalangan kita orang Melayu. Tak terlintas pun. Tetapi apa yang dibuat oleh mereka itu ada dalam hadis Nabi mengenai kelebihan memberi orang minum air. Dia beri orang minum air. Jadi akhirnya tuan-tuan, idea yang baik itu dapat difahami dan kita dapati sekarang sudah ada orang mewakafkan kukur ke kowe kat belakang tu kan. Dia letak kat situ water cooler tu, dekat situ penapis air dan water cooler dia letak kat situ. Saya nampak dia tulis wakaf. Wakaf tu maksudnya ada orang yang dapat idea untuk dia beri manfaat kepada orang yang datang ke masjid untuk minum air. Dan dia pun letaklah kat situ. Jadi bermaksud tuan-tuan, apabila kita berbicara tentang bagaimana memberi manfaat kepada manusia, kadang-kadang kalau kita duduk dalam lingkungan kita, idea itu tak datang. Jadi sebab itu saya harap tuan-tuan sempadan dah dibuka pada 1 April ini. Bila tuan-tuan keluar negara, apa salahnya tengok negara-negara Islam yang lain, bagaimana mereka mencetus idea untuk buat baik pada orang. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki, kita tahu orang Turki makan roti. Begitu juga kalau pergi ke Iran, orang Iran pun makan roti. Cuma roti Iran ni dia macam sejadah, besar lipat begitu. Apapun saiz tak penting, yang pentingnya mereka makan roti. Jadi oleh kerana mereka makan roti,
Maka dalam kalangan orang Turki itu ada satu amalan ya, di mana apabila mereka beli roti, mereka akan beli 10 biji. Mereka makan 5 je. 5 biji lagi mereka tinggalkan roti itu di kedai orang buat roti itu. Jadi menjadi suatu kelaziman orang akan beli roti lebih dan roti itu akan ditinggalkan sebahagiannya di kedai. Nanti ada orang miskin datang, tuan roti ataupun tuan kedai roti tadi berilah roti-roti yang telah ditinggalkan oleh pembeli. Jadi tidaklah membebankan peniaga roti tadi untuk membantu orang miskin, di mana roti yang dia nak beri itu telah dibayar oleh pembeli, cuma pembeli tinggalkan kat situ dan orang yang lapar akan pergi ke kedai roti dan roti itu akan diberi oleh penjual roti tadi. Jadi itu punya idea tuan-tuan, ianya tak berlaku zaman Nabi macam itu, tetapi boleh dipraktiskan asalkan ianya memberi manfaat kepada kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, apabila kita keluar negara, janganlah sekadar untuk lihat cantik negara orang, tapi ambil jugalah idea-idea yang cantik untuk kita praktiskan di negara kita. Masa Pakatan Harapan ataupun Perpaduan Ummah Pemerintah Selangor kali pertama dahulu, Tan Sri Khalid isytiharkan bahawa penduduk di Selangor dapat air percuma. Jadi saya rasa saya ada duit untuk bayar air itu. Tidaklah menghina pemberian kerajaan tu, tapi tak adalah mahal sangat, RM10 dia beli. Maka saya kata apa salahnya air yang diberi percuma pada saya diberi pula percuma kepada orang. Jadi saya pun belilah water cooler letak dekat depan rumah saya. Maka akhirnya budak-budak selalu pergi minum air kat depan rumah saya, menyebabkan bila balik cuti saya tak perlu upah orang jaga rumah. Sebab budak tolong jaga dah boleh minum air tadi tuan-tuan. Jadi idea itu datang bukan dari cetusan saya, tapi teringat masa belajar di Pakistan dulu, orang kaya letak buyung dan orang boleh minum air dan akhirnya manfaat itu boleh dilakukan. Jadi tuan-tuan, agama kita ini agama yang mudah, agama yang boleh dipraktiskan. Dalam soal ibadat jangan direka-reka, kerana di sana ada isu yang besar yang disebut dengan bid'ah tadi. Tapi apabila bercakap tentang bagaimana berbuat baik kepada manusia, agama tidak pernah larang untuk kita mengembangkan bentuk cara, asalkan manfaat yang kita buat itu boleh dirasai oleh manusia lain. Mari kita dengar pada pagi ini pula apa yang disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat pada pagi ini diriwayatkan daripada Abi Rafi' radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abi Rafi' bercerita mengenai apa yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika mana dia mendengar itu dia masih seorang hamba kepada Nabi, dan sebelum Nabi wafat baginda telah membebaskannya daripada perhambaan. Kata baginda, man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan wa man hafara lahu fa ajannahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumal qiyamati min sundusin wa istabrakil jannah. Yang bermaksud, sesiapa yang memandikan jenazah seorang muslim dan menyembunyikan keaiban yang terdapat pada jenazah tersebut, maka Allah akan mengampunkannya sebanyak 40 kali. Sesiapa yang menggali kubur bagi jenazah tersebut dan menanamnya di dalam kubur tersebut, maka Allah akan memberi pahala kepadanya seperti mana dia menyediakan sebuah rumah kepada seorang muslim hingga hari kiamat. Sesiapa yang mengkafankan seorang muslim
maka Allah akan memakaikannya daripada pakaian syurga pada hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan, idea untuk buat baik ini nampaknya pagi ini baginda bagi idea lain pula. Iaitu untuk kita mengkafankan ataupun memandikan ataupun membina kuburan untuk orang Islam. Jadi sekarang tuan-tuan kita dapati soal kubur dah mula timbul isu untuk boleh dibincangkan. Saya tak berapa yakin kita yang ada ni masih sempat ke untuk ditanam di kubur di belakang sana. Sebab kubur dah sempit dan semua orang pula nak luah macam banglo dia ada, tuan-tuan. Dia duk ingat bila kubur dia besar, dia akan duduk macam banglo. Itu semua mengarut, tuan-tuan. Ya? Jadi dahlah kubur tu tanah wakaf, kita pula retah sampai 2-3 depa kita seorang. Jadi saya rasa kalau siapa nak kubur besar, ambillah idea macam ada satu kuburan di Ipoh. Saya pun tak ingat tanah kuburan itu dekat mana. Ada seorang tu dia beli tanah, dia pun buat lot macam kubur Cina tu dan dia jual. Jadi siapa nak kubur luas pergi tanam dekat Ipoh lah. Saya pun duduk cari orang kaya nak suruh beli tanah Kuala Lumpur, kita jual tanah kubur pula lah. Ya, begitu ya. Sebab ada orang. Dan kuburan yang dekat Ipoh tu saya rasa cukup baik. Dia jual lot kubur, kemudian dia jaga kawasan kubur tu cukup baik, ada tukang kebun dan sebagainya. Maka kuburan itu tak jauh beza seperti mana memorial yang ada dekat Rawang, dekat Nilai untuk Cina tu. Jadi idea itu dipraktiskan. Tapi kalau kita faham bahawa bila kita meninggal dunia, kubur sempit pun tak apa, asalkan amalan baik ada, dia akan jadi luas, maka tak perlulah kita beli kubur tadi. Apapun tanah kubur sudah menjadi isu yang boleh dibincangkan. Di Bukit Kiara sana itu, dahlah tuan-tuan yang duduk kat Taman Tun tunggu nak masuk kubur tu. Tiba-tiba ramai pula orang yang tidak duduk di sini, tapi bila mati cari waris kat sini nak mengesahkan. Kononnya tanam di Bukit Kiara dapat pahala agaknya kot. Sebab saya pun heran juga, ramai orang menipu alamat. Guna itulah masa saya duduk di Bangsa, Datuk pun tanda ya. Ada orang selalu pergi, pihak yang duduk ahli Korea di Bangsa itu sanggup menipu. Imam mengatakan, ini keluarga saya bla bla. Sebab apa nak tanam di Kiara? Jadi mungkin kerana orang duduk di kuburan Bukit Kiara tu orang kaya-kaya kot, maka semua nak mati pun sebelah orang kaya, begitulah. Jadi isu itu boleh dibincangkan kerana tanah kubur sudah tidak ada. Maka untuk mengurangkan emosi kita berkait dengan jenazah ini, sebab jenazah di negara kita belum lagi diurus selain daripada apa yang kita urus, maka saya cadangkan tuan-tuan pergilah ke Mekah, tuan-tuan pergilah ke Mesir. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan tengok di sebelah Universiti Al-Azhar di Kahirah itu ada satu kawasan pertempatan nama dia Al-Husain. Kalau tuan-tuan pergi ke Husain, ada satu kawasan kuburan yang cukup luas, tuan-tuan. Dan kuburan di sana, kalau tuan-tuan masuk biasa, tuan-tuan tak nampak kubur. Tuan-tuan akan nampak tempat tinggal orang. Sebab orang dah duduk dalam kubur, tuan-tuan. Jadi sebab tu di Mesir tak ada cerita hantu. Sebab yang duduk kat situ orangnya dengan hantu lebih kurang. Tuan-tuan. Yang menyedihkan lagi, tuan-tuan, di kuburan di Husain itu ada pula tempat pelacuran. Jadi kalau dulu orang kata pergi kubur ingat mati di Mesir itu dah terbalik, tuan-tuan. Dekat atas kawasan kubur itu pun ada kawasan orang miskin yang boleh didapatkan pelacuran. Masa saya pergi ke Mesir, saya bawa idea orang Malaysia lah. Kalau kasut tu cantik, kena letak satu sebelah pintu belah kiri, sebelah pintu belah kanan. InsyaAllah kasut selamat. Jadi saya buat macam tu, nampaknya tak jadi kat Mesir. Sebab idea tu lama dah Mesir tahu, tuan-tuan. Jadi hilang juga. Jadi oleh kerana kasut buat macam tu pun hilang, saya beli kasut lain. Masa tu pergi ke Port Said.
di Iskandariah sana tu, dan bolehlah kasut yang mahal sikit bawa pergi ke Al-Azhar. Jadi dia takut dengan idea yang sebelah kanan, di sebelah pintu kanan dan sebelah pintu kiri tak menjadi, bawa dalam semayang. Letak depan-depan, tuan-tuan. Masa qiyam ada lagi kasut, tak ingat Tuhan dah, nak jaga kasut. Masa rokok jeling kat kasut, ada lagi, tuan-tuan. Masa iktidal ada lagi kasut tu. Masa sujud tak nampak lah, takkan nak jeling. Bangun antara dua sujud tu tak ada dah kasut, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak kata siapa, takkan nak tanya orang sebelah kan semayang. Jadi saya kata dicuri macam mana. Last kali tuan-tuan saya pun tengoklah jubah orang Mesir. Kalau tuan-tuan tengok jubah orang Mesir, dia macam baju dinasti Cina tu, tuan-tuan. Dia kecil kat sini, lepas tu lengan besar. Kat lengan dia besar begitu. Mungkin kot masa sujud tu dicuri, buh dalam lengan dia. Tak tahulah. Jadi takkan kita nak akhir sekali hilang lah. Lepas pada tu saya terus tak beli kasut mahal, pakai selipar Jepun je pergi kuliah, ataupun pakai kasut kain je. Jadi bermaksud idea-idea mengarut pun banyak di luar negara, idea elok pun banyak di luar negara. Jadi apabila kita balik ke sini, kita dapati kita akan emosi nak mengurus jenazah. Kenapa? Kerana kita terbiasa jenazah itu ditanam. Jenazah itu ditanam. Tapi di negara lain sudah ada penyelesaian kepada masalah kubur, iaitu mereka tidak lagi tanam, letak jenazah dalam laci je. Dia akan buat satu rumah jenazah, di mana dalam rumah itu ada petak-petak jenazah akan diletakkan, dan selepas beberapa lama jenazah itu sudah hancur, maka dibuang dan diletakkan jenazah yang lain pula. Saya rasa saya sendiri pun belum bersedia untuk dikafankan ataupun dimakamkan ataupun disimpan jenazah saya pada rumah itu. Maka saya pun baliklah ke Malaysia, tak nak kahwin dengan orang Mesir sebab mati nak tanam. Tapi belum sempat mati, tengok tanah kubur dah tak cukup dah, tuan-tuan. Jadi kena bincang benda lain lah. Apapun tuan-tuan, pagi ini baginda SAW menyebut sesiapa yang memandikan jenazah. Jadi apabila baginda menyebut sesiapa yang memandikan jenazah, itu menunjukkan bahawa apabila seseorang itu memandikan jenazah kawannya, maka pahalanya amat besar. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, jangan tuan-tuan beri pahala hanya kepada tok siak ataupun tukang mandi jenazah sahaja. Sebab takkanlah dia seorang yang nak masuk syurga. Tapi tidaklah bermaksud saya suruh tuan-tuan ambil duit dia pula, sebab mandi jenazah kan ada sikit sebanyak upah. Tapi setidak-tidaknya kita ada anak, kita ada ayah, kita ada abang, kita ada keluarga terdekat yang kita rasa kalau dia mati lebih baik kitalah yang mandikannya. Saya tak tahulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan meninggal dunia, tuan-tuan nak suruh tok siak ataupun orang lain mandikan. Tapi saya cakap kat isteri saya, kalau aku mandi, kalau aku mati, mulah mandinya. Dia kata, apanya masa hidup lebih pada tu lagi mu tengok. Jadi baik engkau lah mandi kan. Dan kalau engkau mati, aku yang mandikan. Cuma agak-agak aku mati dululah supaya mudah urusan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, saya lebih rela anak dan isteri saya mandikan saya. Bukanlah kerana apa, kerana itu lebih baik daripada kita suruh orang. Jadi oleh kerana itu, kalau ada masjid anjurkan kelas mandi jenazah, tuan-tuan tak payahlah takut. Kita banyak sangat cerita tahyur, kalau tengah-tengah mandi kucing hitam datang, dia lompat jadi hantu. Itu semua mengarut belaka, tuan-tuan. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana nak memandikan jenazah rakan kita. Dan baginda SAW menyebut, kenapa baginda kata sesiapa yang memandikan jenazah kawannya ataupun jenazah seorang Muslim dan menyembunyikan keaiban orang itu. Kerana tuan-tuan,
dia boleh mendatangkan fitnah apabila kita mandikan orang, manakala mulut orang yang memandikan tu pula adalah mulut longkang ataupun suka bercerita, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apabila kita meninggal dunia, lebih-lebih lagi kalau kita meninggal dunia dalam keadaan tidak sakit terlebih dahulu, maka biasanya dalam perut kita ni ada macam-macam makanan. Cuba bayangkan ya, orang kita dia punya gambaran ya. Kalau saya berlanggar, saya naik kereta berlanggar, dan pada kita semua berlanggar adalah suatu perkara yang lazim. Oleh kerana kita bawa kereta. Tapi kalau saya post je dekat Facebook, ada orang kata, "Ustaz, habis dah kau bayar zakat." Dia akan kata gitu, tuan-tuan. Dia akan kaitkan berlanggar itu dengan satu dosa yang kononnya kita buat. Kalau beritahu mak saya, mak berlanggar, dia kata musmaya ajak kau dok beli kereta. Mesti dikaitkan dengan macam tu. Orang kita berfikir begitu. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan orang yang meninggal dunia tu perut bucik macam saya. Jadi bila kawan kita meninggal dunia, mestilah orang yang mandikan jenazah itu akan tekan perut tadi, supaya isi perut tu keluar. Jadi kita semua tahu bila kita makan, sistem penghadaman yang ada pada kita, ada pencernaan ini kadang-kadang bukannya berfungsi dengan baik disebab macam-macam kita makan. Jadi bila dia tekan tu, kebetulan sebelum kita mati 2 hari kita makan kerdas dan juga buah petai. Banyak pula tu makan kerdas dengan petai. Jadi orang mandi jenazah tu tekan, keluarlah tai hitam busuk. Maka cuba bayangkan kalau orang yang mandi tu dia bercerita, saya mandikan dia teruklah, dahlah kulit hitam, tai pun hitam. Dia cakap gitu lah. Memang aku hitam pun. Jadi dahlah kulit hitam, tai hitam, perut buncit, payah nak tu. Tak ada isu apa pun. Tapi orang Melayu akan kait, ini mesti pergi pilihan raya, kempen pilihan raya Johor tu. Isteri dia orang Johor tu. Mesti ambil rasuah. Jadi dia akan melalut ke lain macam-macam. Maka supaya jenazah itu tidak difitnah, tidak dikata macam-macam, maka orang yang memandikan jenazah itu mestilah seorang yang beramanah. Di mana kelemahan yang ada pada fizikal orang itu tidak diceritanya dan sebagainya, maka sebab itu Nabi sebut man ghassala musliman, sesiapa yang memandikan jenazah orang Islam, fakatama alaihi, dan dia sembunyikan keaiban orang tadi. Saya tidaklah nak beritahu dekat tuan-tuan saya cacat, dan saya pun tak mahu tahu tuan-tuan cacat ke sempurna. Tapi setiap kita ada benda yang kita tak mahu orang tahu. Lebih-lebih lagi mengenai saiz kita, senapang kita, magnum ke, apa-apa kita tak mahu orang tahu, tuan-tuan kan. Adakah jenis burung puyuh pagi-pagi kelok kot dalam ke. Itu benda yang kita tak mahu orang tahu. Biarlah isteri kita yang tahu. Anak kita pun kita tak mahu tahu. Jadi oleh kerana kita mempunyai saiz yang berbeza, kita mempunyai bentuk yang berbeza, yang mana ianya hanya kita dan isteri kita je yang tahu, pastinya lah apabila kita mati, kita mahu ada orang yang sepatutnya tahu tentang kita dan tak perlu orang lain tahu. Dan itu adalah hak serta maruah seorang Muslim tadi. Jadi oleh kerana itu saya harap sangat kita jangan takut nak belajar mandi jenazah. Bila masjid buat program, marilah sama-sama kita ikut. Kalau setidak-tidaknya kita tidak nak memandikan orang lain, kita serah pada siap orang lain tu. Tapi setidak-tidaknya anak kita, isteri kita dan sebagainya, bila mereka meninggal dunia, biarlah kita yang menguruskannya. Jadi baginda SAW memberitahu sesiapa yang memandikan jenazah seorang Muslim dan menyembunyikan aib jenazah tersebut, maka Allah memberi padanya 40 kali pengampunan dosa. Itu adalah suatu tawaran yang cukup menarik, yang ianya tidaklah sukar untuk kita lakukan.
Perkara yang kedua tuan-tuan ialah yang cukup menarik juga ialah kita menggali lubang kubur kepada si mati. Ya, kita gali lubang kubur kepada si mati dan pahalanya jauh lebih baik daripada bina rumah PPRT. Sebab bila kita bina rumah PPRT, paling kurang kos untuk sebuah rumah murah-murah pun mau juga dalam 50-60 ribu. 50-60 ribu. Dan kadang-kadang tak lama kita bina rumah tu kena banjir pula, hancur. Habislah pahalanya. Tapi Nabi cadang dekat kita, kalau mahu pahala tu panjang sampai kiamat, galilah kubur untuk seorang Muslim yang meninggal dunia. Jadi apabila kita gali kubur kepada orang tadi, dan Nabi sebut, dan kita pun tanam jenazah Muslim tadi dalam kuburan tersebut, maka Allah mengira kita telah membina sebuah rumah untuknya, dan dia disimpan dalam rumah tersebut, maruahnya dijaga, keadaannya dihormati dan sebagainya, maka pahala memberi orang mendiami sebuah rumah itu akan berterusan kepada kita sampai kiamat. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu tawaran yang tak adalah mahal sangat. Nanti kalau tuan-tuan ada duit, bila pihak agama mengisytiharkan bahawa kita dah tak boleh tanam jenazah dalam tanah lagi kerana masalah tempat dan ingin bina rumah untuk menyimpan jenazah, saya anggarkan, saya rasa saya pun nak buat jugalah kalau sempat keadaan itu sudah wujud. Kerana kalau satu rumah kita buat mungkin boleh simpan 20 jenazah, maka kita anggaplah itu adalah rumah jenazah yang kita wakafkan. Dan cuba tuan-tuan bayangkan, setiap jenazah Muslim yang masuk ditanam di dalam rumah jenazah yang kita bina tadi, maka kita dikira memberi tempat tinggal kepada seorang Muslim sampai hari kiamat. Jadi kalau ada 20 masuk, lepas beberapa ketika tulang orang itu telah dibuang, dimasukkan jenazah yang lain pula, maka kita tak perlu jadi orang kaya raya untuk bina rumah penempatan bagi manusia. Sebaliknya kita hanya ada idea sedikit untuk bina sebuah rumah jenazah dan diberikan kepada orang-orang Islam yang tidak mempunyai wang untuk disimpankan jenazahnya itu di sana. Jadi saya rasa kalau tuan-tuan nak buat itu, eloklah tuan-tuan pergi ke Saudi Arabia, pergi ke Pakistan pun dah ada, di Mesir pun ada. Ingatlah idea-idea di sana, dan kita pun nampak di Kuala Lumpur tak lama lagi akan dibina tanah perkuburan bertingkat pula. Jadi macam mana bentuk itu saya pun tak tahulah, tapi ideanya Nabi sebut dalam hadis pagi ini, jika kita menyediakan satu lubang kubur kepada jenazah seorang Muslim, maka Allah menyediakan pada kita pahala seperti mana kita membina sebuah rumah kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Yang ketiganya ialah memberi kain kapan, iaitu kita menyediakan kain kapan dan kita kapankan jenazah tersebut dengan kain kapan yang kita sediakan, maka Allah akan pakaikan kita dengan pakaian syurga yang begitu mewah di akhirat nanti. Dulu tuan-tuan, di kampung saya ada tok penggawa. Di Kelantan ni dia ada tok pengulu, lepas tu ada tok penggawa, lepas tu barulah ada DU. Dia punya sistem pentadbirannya begitu. Di zaman-zaman awal abad ke-20 ni, tok penggawa kampung saya ni bini dia comel. Biasanya tok penggawa ni bini comel belakang. Jadi selidik punya selidik buat lari bini orang. Sebab tok penggawa zaman dulu dia orang gedebel. Betul kan? Jadi biasanya gedebel belah kata panjang tu, dia mari tunjuk gedebel belah kampung darat mana orang ni, bolehlah orang comel. Tapi tok penggawa kampung saya tu orang baiklah, ya. Jadi bila tok penggawa tanah banyak, pitih banyak, masa saya kecil tu saya dengarlah dia cakap, siapa-siapa mati dekat mana orang ni, kok mana tak ada pitih, mari ambil kain kapan rumah hamba. Jadi saya kata, masa tu kecil lagi saya dengar dia cakap dekat masjid. Bagus tok penggawa ni. Jadi kita pun pergilah rumah dia. Dia sedia satu ikat kain kapan dengan pakaian apa panggil
alatan-alatan untuk tu, dan saya perhati dia akan letak dalam tu 2 buku sabun popinji. Tak tahu lagi ada lagi tak sabun popinji cap burung tu. Orang pakai kan dululah dia kerak 2 sabun popinji tu ikat begitu. Jadi tuan-tuan, bila saya tengok tu kan tuan-tuan, saya pun terfikir kalau aku besar nanti ada duit, aku nak buat gitu jugalah. Jadi mujurlah, dia pun dah meninggal dunia. Mujur tu bukan harap dia meninggal dunia. Jadi bila dia meninggal dunia, giliran saya pula lah. Saya pun balik kampung, cakap kat kampung saya, Tok Gawa Allahyarham bla-bla dah mati dah. Saya dengar dia cakap masa tu saya kecil. Saya cakap kat kampung saya lah. Jadi oleh kerana dia dah meninggal dunia, nampaknya tak ada siapa ambil bahagian kain kapan ni. Jadi kira mana-mana orang meninggal dunia kampung ni, minta ngamba lah kain kapan. Saya sebut pada tahun 2019. Tahun 2020 jom mari Covid, ramai mati. Allah. Dulu Tok Gawa sebut, orang tak ramai mati. Jadi sebulan seorang, okey lah boleh cari duitnya. Mati ramai lah tuan-tuan. Kita cakap dah dekat masjid begitu. Kejap-kejap telefon, Ustaz, 3 orang mati. Oh loh, baru je minta mari dulu, mati puluk tuan-tuan. Okeylah, bertahanlah. Bertahan. Akhirnya Covid dah meninggal dunia. Covid dah selesai ni. Alhamdulillah. Jadi kos yang saya buat untuk seorang kain kapan itu, saya tak belilah yang siap set. Dekat sini mahal sangat, 200. Kebetulan mok pula tukang jahit, so dia potong-potong, bubuh kapas, buat begitu. Tak mahal sangat tuan-tuan, sekitar dalam RM90 sahaja. Jadi kalau tuan-tuan rasa ingin mendapat pahala, supaya bila kita balik ke akhirat nanti, Allah Ta'ala beri kita pakaian syurga, maka apa salahnya cari kain putih dekat Nagoya ke mana-mana, belajar buat potong-potong sikit, lepas tu buat saiz S. Tapi lebih baik buat free size lah, besar sikit, supaya tidak timbul fitnah. Nanti kalau kita buat kecil, tiba-tiba jenazah yang datang tu besar, kain kapan kita tak cukup, fitnah pula. Oh, ini dosa banyak ni, kaki tak muat tuan-tuan. Jadi lebih baik buat besar sikit dan letaklah di masjid. Mana-mana orang miskin yang meninggal dunia, yang tak ada duit nak beli kain kapan dan sebagainya, bolehlah guna kain kapan yang kita sediakan. Jadi idea itu tuan-tuan sebenarnya datang dari Nabi tadi, memberi kita ruang yang cukup besar untuk kita berbakti. Ada kala kita berbakti tolong budak tahfiz, dan apa salahnya sekali-sekala kita halalkan duit kita, kemahiran kita tadi untuk beri kepada orang-orang Islam yang telah mati. Sebab kalau kita hadiah jubah kepada budak tahfiz misalnya, budak tahfiz tu kita pergi Mekah, kita beli jubah, bagilah dekat budak tu. Kalau tuan-tuan bagi dekat budak tu, saya rasa lamalah sikit, tuan-tuan boleh banyaklah sikit pahala. Kalau tuan-tuan bagi kat ustaz, tuan-tuan akan dapat pahala pendek. Sebabnya ustaz ni saiz dia cepat besar. Jadi bila tuan-tuan bagi kat saya misalnya, saya boleh pakai 6 kali je, kali ke-8 perut dah buncit lagi, tak boleh pakai dah lah. Tapi kalau tuan-tuan bagi dekat budak tahfiz, mungkin dia akan pakai sebab proses pembesarannya agak lambat. Dia pakailah mungkin sampai 22 kali basuh. Tapi masa tu dah lusuh dah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan bagi dekat jenazah, jenazah itu akan dikira tuan-tuan pakaikannya sampai hari kiamat. Dia pakai benda tu dikira dipakai sampai hari kiamat. Jadi dengan kos RM90 ataupun RM100, beri seorang jenazah Muslim yang miskin tadi, kita kafankan dia dan kita akan dapat pahala yang panjang sampai kiamat. Tapi kalau kita beri pada orang hidup, dapat pahala juga dengan tidak menafikan pahala tersebut. Tetapi sekali-sekala daripada beri pada orang yang hidup saja, jangan lupa kepada orang-orang miskin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan cuba ambil tahulah sikit ya, ramai di Kuala Lumpur ini orang miskin menghadapi masalah bila nak kebumikan jenazah. Saya tak terlibat banyak sangat, tapi dengarlah kawan-kawan yang bercerita. Kadang-kadang ada jenazah itu jika dia orang miskin, lepas tu pula tidak daftar ahli qaryah.
Yang daftar di Korea ini okeylah, ada insurannya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang orang miskin yang datang sini cari kerja, duduk berpindah gandah dari satu rumah ke satu rumah, bila dia meninggal dunia, maka jenazahnya itu kadang-kadang terpaksa berada di hospital sampai 2-3 bulan. Dan tak ada orang yang nak ambil, di mana kalau orang nak ambil pun paling murah untuk menguruskan jenazah tersebut kadang-kadang sampai ribuan ringgit. Sebab dia tidak daftar di Korea, nak bawa itu ini. Jadi tuan-tuan, dia seorang Muslim tuan-tuan. Dan kita dengar hadis ini, maka apa salahnya kita gunalah sedikit sebanyak apa harta yang kita ada untuk kita bantu orang-orang Islam yang meninggal dunia, di mana kita beri penghormatan kepadanya untuk dia mendapat penghormatan setelah dia meninggal dunia dan jenazahnya itu disimpan di tempat yang baik-baik. Jadi kalau tuan-tuan ada duit, saya cadangkan tuan-tuan belilah tanah, wakafkannya sebagai tanah perkuburan, kerana 1 ekar tanah kubur lebih ramai orang boleh dimasukkan berbanding tuan-tuan buat rumah untuk didiami oleh orang hidup. Lagipun kos itu mahal, kita beri pada orang lain pula yang buat, kita buat tanah kubur. Dan kalau tanah kubur dah tak ada dah di Kuala Lumpur, kita buat rumah kuburan tadi untuk disimpan jenazah-jenazah orang Islam yang miskin tadi. Dan apa salahnya daripada tuan-tuan berbelanja beli baju mahal-mahal. Saya rasa seluar branded yang tuan-tuan beli itu paling murah RM280 sehelai. Paling murah 280. Saya pakai yang Kokak punya brand pun dah 120 tuan-tuan. Jadi bermaksud kita sediakan satu pakaian lengkap untuk jenazah orang Islam. Jika kita gotong royong buat lebih kurang ianya tak sampai pun dalam RM70, maka apa salahnya kita sama-sama menyumbang untuk menyediakan pakaian bagi jenazah tadi, dan kita letaklah di masjid. Bolehlah masjid gunakannya untuk membantu orang-orang Islam yang miskin yang datang ke masjid untuk diminta ianya diuruskan. Sebab saya tengok satu senarai yang dikeluarkan oleh sebuah masjid di Ampang, mengurus jenazah itu daripada kos memandikan jenazah, mengkafankan, upah tahlil, upah gali itu dan sebagainya. Dia ada banyak package, ada package platinum ke apa benda, ada package silver, ada package iron, mungkin ada package wood pula, jenis kayu, silver, platinum ke apa benda. Semuanya kosnya lebih daripada ribuan ringgit. Jadi kita fikir-fikir je lah. Tak semua orang mampu menyediakan duit sebanyak itu, maka kita tolonglah sediakan apa yang kita boleh, setidak-tidaknya mengurangkan kos yang terpaksa ditanggung oleh masjid. Yang lain itu boleh kita bincang lain kali. Jadi tuan-tuan, itu adalah idea yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Rafi', hamba Rasulullah, sesiapa yang memandikan jenazah seorang muslim dan menyembunyikan keaiban jenazah tersebut, maka Allah mengampunkannya sebanyak 40 kali. Dan sesiapa yang menggali kubur kepada jenazah muslim dan menanamnya di dalam kubur tersebut, maka dia akan diberi pahala seperti pahala menyediakan sebuah tempat tinggal kepada seorang muslim sehingga hari kiamat. Sesiapa yang mengkafankan jenazah seorang muslim, maka Allah akan memakaikannya dari pakaian syurga pada hari kiamat nanti. Jadi itu salah satu daripada idea-idea yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga dapatlah sedikit cetusan idea, dan tuan-tuan fikirlah jika ingin menyumbang untuk kebaikan yang akan menguntungkan kita, maka bolehlah merancang dan berbuat sesuatu. Cuma jangan jumpa saya sebab saya tak urus lagi, tuan-tuan. Saya hanya beritahu kat kampung saya itu je. Jenazah itu apa, kain kapan itu beri, alhamdulillah bolehlah. Kebetulan mak tukang jahit itu dia potong-potong buat. Saya difahamkan, saya pergi ke pejabat pos hari itu, saya bayar bil, saya tengok ada satu kotak dijual di pejabat pos, iaitu satu kit
penuh, ada kain kapan, ada semua benda lah yang diperlukan, tapi di pejabat pos dijual dengan harga RM210 rasanya begitu. Kalau tuan-tuan tak nak serabut kepala, tuan-tuan beli yang itulah. Tapi saya tak ada duit, saya tak beli itu sebab mahal sangat. Saya buat sendiri dan kosnya bolehlah diusahakan untuk sikit sebanyak dijadikan peluang kita membantu orang Islam yang susah. Dan apabila kita meninggal dunia, jika kita lakukan perkara itu pada orang lain, maka orang lain juga akan melakukan perkara yang sama kepada kita. Dan kita tak tahu tuan-tuan kita mati di mana, maka kita harap semasa orang lain meninggal dunia, kita buat baik dekat orang tu. Masa kita meninggal dunia pula, ada orang yang akan berbuat baik kepada kita. Jadi itu lebih kurang apa yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan. InsyaAllah kuliah yang akan datang, kita berbicara pula mengenai membina rumah transit untuk orang musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.